Masa buat maksiat itulah dia nak tarik. Nanti dulu, sabar. Belum sampai idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, Allah dia tak lambatkan. Dia tak akan lewatkan. Dia tidak akan cepatkan, tapi ikut time. Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Tengok Abang Bonci semalam. Allah ambil elok-elok 2-3 minggu lepas saya forum dengan beliau. Dekat Puncak Alam. Bercakap tentang mati, bercakap tentang hidup, bercakap tentang zakat. Dia kata, Ustaz, tak apalah Ustaz, saya bayar juga zakat. Walaupun sikit saya bayar. Saya ada tanggungan banyak, saya bayar. Biar sekurang-kurangnya Allah Ta'ala bagi dia peluang untuk hidup senang di dunia dan akhirat. Dia kata, lagi saya bayar, lagi Allah buka pintu rezeki. Tuan-tuan, Allah tunjuk semalam. Saya tak dapat nak pergi. Sebab semalam pelajar baru masuk. Tuan-tuan, bayangkan. Semalam orang hadir majlis pengkebumian dia macam solat Jumaat. Kak, dia bukan penceramah terkenal, dia bukan Abdul Somad, dia bukan Dr. Izhar, bukan Azhar Idrus. Dia hanya seorang pelawak. Yang orang duk kata ni geng-geng pelawak ni tak ada tempat kecuali neraka tempat mereka. Sedap dia bagi hukum, tuan-tuan. Macam neraka ni pakcik dia punya. Betul tak? Penyanyi, dia letaknya hukumnya neraka. Pelawak neraka, pelakon neraka. Bang, siapa syurga ni bukan milik kita khusus. Allah bagi jelas. Man mata, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sesiapa yang mengucap 2 kalimah syahadah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mengucapnya. Cuma bila kita buat salah, bertaubat. Kullu bani Adam khata'. Setiap orang buat salah. Saya buat salah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Siapa kita, tuan-tuan? Kita buat salah manusia. Hebat macam mana, pangkat besar, pangkat kecil, kaya, tak kaya. Allah tetap bagi ujian kita dengan kesilapan. Tapi bila silap, apa yang Nabi kata? Wa kullu bani Adam khata' wa kullu khata'it tawwabun. Orang yang berdosa sebaik-baiknya dia akan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Syurgalah tempat mereka. Tengok, tuan-tuan, malam. Allahu Akbar. Saya tengok gambar keluar air mata saya, tuan-tuan. Macam solat Jumaat dalam masjid tu, saya dah pergi ceramah dah, masjid tu penuh, tuan-tuan. Dalam tu saja boleh cukup dalam 1000 orang. Dekat dalam penuh, luar pun penuh. Tuan-tuan, Allah muliakan orang yang baik. Oleh sebab itu, tuan-tuan, nak cari kebahagiaan ini banyak. Antara benda yang boleh saya sebut, pertama, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, nak cari kebahagiaan tak lain dan tak bukan at-tauhid. Kuatkan akidah kita. Akidah kalau tak ada, tuan-tuan, kita akan jadi sesat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur. Allah yang keluarkan kita daripada kegelapan. Orang tak ada agama, dia akan sentiasa mencari dan akan jadi pening kepala, tak tahu nak letak kat mana. Macam kita, tuan-tuan, bila sakit, kita nak urujuk pada Allah. Siapa? Siapa? Orang kuat PPZ. Perasan tak, tuan-tuan dan puan? Ni tuan-tuan semua, ni orang-orang dekat apa nama? Institut Kanser Negara. Selalu tengok orang sakit, betul tak? Tuan-tuan, kita nak sebut nama Allah tu, satu hari Nabi kata, inni astaghfirullah fil yaumi 70 marrah, 70 kali. 70 kali. Nabi tu, Nabi mengucap, menyebut nama Allah, menyebut zikir 70 kali untuk istighfar saja. Saya nak tanya dalam ramai-ramai tuan-tuan dan puan, berapa ramai? Pagi ni saja dah 70 kali. Angkat kan? Alhamdulillah, baru sebab 7, Ustaz. Okeylah, adalah juga. Ada orang tak pernah sebut. Tapi perasan tak, tuan-tuan dan puan, Allah bagi kesakitan untuk kita sebut. Katakan, kita tak payah saya nak kata tengah laju-laju nak berjalan tadi, tergelincir. Apa yang saya akan panggil? Allahu Akbar. Mesti takbir walaupun tak pernah takbir. Betul bang, percaya cakap saya. Allahu Akbar. Dia sayang isteri dia macam mana pun, nama Fatimah. Jatuh aduh Timah, tak ada. Jatuh aduh Allah, dia akan sebut nama Allah. Itu sebatnya Allah Taala. Allah fil qalbi. Allah dalam hati. Itu dia panggil tauhid.
Tuan-tuan, bila kita ada tauhid, kita tengok orang sakit, kita akan menangis. Saya tak boleh, kalau saya duduk tempat-tempat ni, saya akan sedih. Sebab apa? Sebab saya suatu hari akan berada di tempat ini. Bukan kanser negara. Saya mungkin akan berada dekat tempat-tempat yang dia kata, what? Wah, ya Allah. Saya sedih, bang. Kita tengok orang sakit, bang. Kita akan menghisap diri. Kamu tengok orang sakit. Itu sebab Nabi kata, zuru mardakum. Ziarahlah orang-orang sakit. Sebab apa ziarah orang sakit? Litalinul qalbi. Untuk hati kamu jadi lembut. Orang keras hati dia tengok orang sakit. Allahu Akbar. Baru ni saya cakap dengan Ustaz Somad. Saya pergi ziarah, ada seorang hamba Allah ni sado. Badan tiap-tiap hari berapa kilo tak tahu. Dia duduk cakap saya, kata Ustaz, masuklah gym. Dia memang duduk ajak saya pergi gym selalu. Dia kata Ustaz, jadilah Ustaz sado. Pelakon sado ramai dah, penyanyi sado. Tadi tak sado mana tadi aku tengok. Dia nak hok pelakon sado, penyanyi sado. Dah saya kata, dia nak kata penceramah sado, tak ada lagi dia dah. Saya kata dah. Bukan semua sado. Saya nak jadi macam penyanyi tadi. Be yourself. Dia cara dia, saya cara saya. Saya tak nak jadi penceramah sado bersama Ustaz sado. Geli aku mendengarnya. Tapi dia selalu ajak, kata Ustaz, tak apalah Ustaz tak sado, tapi biar Ustaz sihat. Sebab kalau Ustaz tak keluar peluh, macam mana Ustaz nak sihat? Betul juga cakap dia. Sempatlah saya pergi dengan dia. Belajar. Rupanya main gym ni bukan boleh main angkat saja-saja, tuan. Bantut kita dibuatnya. Betul tak ni? Ni nak angkat besi tu dia kena duduk. Ni. Saya pula ada slip disc kan. Lepas accident tu. Kena angkat besi macam ni. Betul Ustaz. Jangan tunduk. Bahaya. Angkat besi tak boleh angkat dengan pinggang. Oh, rupanya ada cara, tuan-tuan. Patutlah Syahid Sam tegak. Zizan Raja Lawak sekejap tegap. Sekarang dah tak tegap dah. Si Nabil seorang lagi. Sekejap tegap. Dia rupanya memang dia kena main selalu, tuan-tuan, benda tu. Dia ada makanan pula. Makanan-makanan tu yang saya takut sikit. Sebab saya buat kajian fake dan makanan. Jadi makanan-makanan tambahan ni saya cukup takut. Kalau tidak ada kelulusan KKM ke, kalau ubat KKM. Kalau makanan tambahan mesti dapat siri halal. Lepas tu mesti banyak benda-benda saya tak berani, tuan-tuan, buat buah pinggang pula. Tapi tuan-tuan, badan tegap ni jalan, salam, petik dia tegap. Dia boleh, tak tahulah macam mana dia punya tu, hebat tak hebat, tuan-tuan. Dia punya badan tu. Lepas tu, tuan-tuan, baru ni masuk hospital. Tak mau bagi tahu hospital mana. Nanti kan tuan-tuan kaji pula. Saya pergi ziarah. Allah, sakit. Allah. Besi tak ada dah. Aku tak bawa besi je. Tahu tak sakit apa? Bukan kanser. Denggi. Hanya dengan seekor nyamuk, kamu yang gagah perkasa, akhirnya jatuh lembik, tidak bermain. Kaifa tatakabbaru 'ala Allah? Macam mana kau nak takabur dengan Allah? Dengan nyamuk pun kau kalah dah. Dia tak takabur, tapi nak seumpama, betul tak? Badan kau hebat, kau gagah, tapi dengan nyamuk kau boleh kalah. Maknanya kita tidak ada apa-apa. Kamu hanya manusia. Itu sebabnya kalau ada tauhid, kita akan jadi insaf. Itu sebabnya kita ziarah orang sakit, kita akan jadi insaf. Ya Allah, sa'akunu fi makani. Ya Allah, satu hari aku akan berada di tempatnya. Itu sebabnya saya tengok, saya kenal ramai doktor-doktor. Saya dulu nak kahwin dengan doktor. So, betul. Memang niat saya nak kahwin dengan doktor, tapi tak ada rezeki. Doktor tak nak kat aku masa tu. Sekarang ni ramai pula yang nak. Ya. Terlambat sudah. Tapi tuan-tuan, sungguh. Saya tengok doktor-doktor, kawan-kawan saya yang buat kajian dengan saya, semua tawaduk. Kawan saya, Profesor Datuk Dr. Hamzah, pakar bedah jantung. Sedang. Dulu Penang. Bang, saya jumpa dia. Alang terkejutnya saya bila dia kata, Ustaz, jantung itu adalah perkara paling penting dalam tubuh manusia. Selain otak lah. Dia kata, Ustaz, saya kaji jantung ni, Allah Ta'ala kata apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
dalam hati ada penyakit, Allah tambah penyakit kalau tak diubati. Rupanya, tuan-tuan dan puan, jantung tu boleh sakit disebabkan hati. Allah dah bagi tahu dah 1400 tahun lalu. Nabi bukan pakai jantung, tapi Nabi boleh cakap tentang hati. Maknanya hati tu, jantung boleh rosak disebabkan hati kita rosak. Kenapa jantung jadi stres? Sebab hasad. Betul tak? Kenapa Dr. Anis yang jadi pengarah? Kita sama-sama dalam perjalanan menuju puncak, kau naik, aku tak naik. Ini tak betul. Dia hati tak rosak, hati rosak. Dia stres. Bila stres, ini mati dus. Betul tak? Darah naik, stres, jantung. Betul tak? Datuk Hamzah ni pakai jantung ni. Tapi dia kuat agama. Dia selalu balik, setiap kali dia buka jantung orang, dia akan tengok kebesaran Allah Ta'ala. Profesor Datuk Dr. Muhaya, dia kata setiap kali dia buat bedah mata, dia akan balik kepada kebesaran Allah Ta'ala. Yang Allah kata, Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Telinga, mata akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Profesor Datuk Muhaya, dia buat pembedahan mata cukup banyak, tuan-tuan. Saya antara yang dibedah ni mata saya. Saya ni geng kelab Lasik. Dah 8 tahun lah. Dia sponsor. 20 orang dia sponsor. Satu orang nilai dia RM11,000. Semua dia pakai duit dia sebahagian. Ada orang sponsor juga, orang-orang kaya. Bang, saya kata Prof, tak rugi ke Prof sponsor saya? Sebab saya antara yang terakhir sponsor. Sebab dia minta banyak kali dah, dia minta saya tak nak. Saya jenis orang yang ada prinsip. No, if I want to be, orang putih pula. Kalau aku nak buat, aku nak bayar. Saya macam tu. Saya tak nak berhutang budi. Kalau nak masuk, saya nak bayar. No, Ustaz, biar saya bayar. Ustaz, tolonglah Ustaz. Kalau saya bayar Ustaz, saya tak rugi Ustaz. Prof, RM11,000 Prof. Gaji Prof. Habis macam tu je. Ustaz, tak. Tidakkah Ustaz tahu Nabi kata antara mata-mata yang takkan disentuh di api neraka? Tahu? Siapa Ustaz? Orang yang melihat Kaabah. Ustaz kan pergi Mekah setahun 2 kali. Oh, betul juga. Yang kedua, orang yang baca Quran. Ustaz kan baca Quran setiap malam. Sebab Ustaz hafal Quran. Betul. Saya ulang Quran 2 ke 3 juzuk semalam. Lepas tu, yang ketiga, orang yang baca hadis. Memang setiap malam saya mengajar kitab, saya akan baca hadis Nabi SAW. Nombor 4, saya ada ibu. Saya tengok muka mak bapak saya tengok muka ibu saya, tidakkah dapat pahala? Mata ni takkan disentuh di api neraka. Bila saya tengok dapat pahala, Prof yang tolong clearkan mata saya dapat pahala tak? Dapat. Begitulah juga dengan puan-puan, tuan-tuan sekalian. Yang tolong orang sihat, orang sakit, kena kanser lah, apa semua, sihat, dapat pahala tak tuan-tuan puan? La ilaha illallah, tak berani cakap. Dapat. Percayalah korang dapat pahala. Tu makcik-makcik, ibu-ibu yang pakai baju putih ni. Apa beza baju biru dengan baju putih? Ni sister Baju biru sister. Baju putih? Nurse. Makcik biru tua. Oh, Dr. Anis cakap, saya tak cakap. Kak, percayalah Kak. Akak cocok orang, akak tolong ambil bagi ubat, betul tak? Bang, ya Allah, besarnya pahala Kak. Besar pahala Kak. Sebab ini dinamakan jihadukunna fid dunya. Orang perempuan suatu ketika datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini tidak adil. Nabi kata, kenapa? Ar-rijal yadhhabuna wa yakhrujuna wa yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang Islam, orang-orang lelaki, sahabat-sahabat, suami-suami kami, semua pakat keluar berjihad fi sabilillah. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Tabuk dan macam-macam perang. Mereka semua mati syahid. Kami duk main dengan sondeh dan juga periuk. Apa yang kami dapat ya Rasulullah? Tahu tak tuan-tuan dan puan? Tadi doktor apa? Doktor Putri. Doktor Putri. Doktor Putri. Doktor Putri kat rumah masak tak? Masak.
Masak. Contoh Dr. Puteri. Dr. Puteri masak kat rumah. Suami, yang nasi goreng satu. Dah jadi macam mamak kita kat rumah dia buat ni. Masak. Walaupun pakar kanser ni. Bang, Nabi kata apa? Jihadukunna fi buyutikun. Jihad kamu di rumah. Kamu siapkan keluarga tu dah pahala dah. Sediakan stokin suami, spender suami, baju dalam suami. Apa yang kau tak sediakan? Kau jangan gelak. Betul tak? Tak sediakan, tak pakai spender suami kita. Stokin. Ya, mana stokin? Dia pakai sebelah-sebelah lain, tuan-tuan. Betul. Tuan-tuan, dekat rumah kita dah bergelumang dengan sibuk jihad kita. Datang ke pejabat, Allah bagi pula kerja lain. Mudahnya perempuan masuk syurga. Perempuan tak tanya kan? Perempuan tak kena macam saya. Tak kena macam Dr. Anis. Kita Dr. Anis berdua, susah masuk syurga. Betul Dr. Anis. Kita dua orang, tahu tak? Ingat senang ke? Kita ni lelaki. Ni lelaki-lelaki, kau jangan gelak saja. Bang, kita ni semayang tunggang tunggik, belum tentu masuk syurga. Masuk neraka singgah, buat transit RNR dulu. Batu baru masuk syurga. Sebab kita mengucap 2 kali syahadah. Cumanya masalah kita, Allah akan tanya pertama, macam mana hubungan kau dengan mak bapak engkau? Kami. Oh, perempuan tak. Oh, perempuan dengan suami je. Allah hebatnya orang perempuan. Untunglah doktor, puan masuk syurga. Masa nampak saya tu dengan Dr. Anis, ya Allah tolonglah 2 orang tu. Ya Allah, kawan kami, ya Allah. Kami tengah berdialog dengan malaikat. Tuan-tuan nak masuk syurga ni. Dengan lelaki ni. Tanya dengan mak bapak, hubungan mak bapak, dia panggil nafaqat ma'ah orang-orang tua. Satu. Tanya pula nafaqah kepada isteri-isteri. Kita macam mana dengan isteri? Oi, orang tanya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi SAW. Sebaik-baik kamu wahai lelaki, yang baik dengan keluarga dia, yang baik dengan isteri dia, yang baik dengan anak-anak dia, dan aku yang terbaik dengan isteriku. Allahu Akbar. Sebab Nabi SAW basuh pinggan berebut dengan Aisyah. Basuh pinggan. Nabi ni. Nabi. Bukan pengarah institut pengajian tinggi, bukan sini, pengajian tinggi. Sungguh. Bukan ketua jabatan saya kat UKM, ketua jabatan. Tak. Ini Nabi Rasulullah yang Allah sebut dalam Quran, Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Dalam Quran Allah sebut dalam surah Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Nabi makan-makan berebut ambil pinggan. Aisyah ambil, Nabi ambil. Biar aku basuh, Nabi kata, biar aku basuh. Berebut nak basuh pinggan. Kita macam je. Tak sampai ke tahap. Betul tak, Kak? Tu, hubungan. Ni tak tanya anak-anak pula. Bagaimana dengan anak-anak pula? Nafaqah al-aulad. Pakai baju anak apa semua. Allah, banyaknya kami, ya Allah. Tanggungjawab kami banyak yang Allah akan tanya. Macam perempuan tak ada apa dah. Itu sebabnya kita semua boleh masuk syurga. Tapi birahmatillah. Dengan rahmat Allah semuanya. Pertama, kuatkan akidah. Yang kedua, nak bahagia tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Antaj'ala dunya fi aidikum wala fi qalbikum. Letakkan dunia itu di tangan kamu, bukan di hati kamu. Nak bahagia. Tadi itu sebab pusat zakat datang hari ni. Kita sedang menggalakkan negara-negara, negeri-negeri yang ada ni tuan-tuan, semua pakat bayar zakat. Menggalakkan zakat. Baru ni kami dengan Ustaz Somad pun di Pahang, di Terengganu, kita buat review video untuk menggalakkan semua orang Islam bayar zakat. Di Pahang daripada 50 juta kutipan sekarang ni sudah meningkat kepada 148 juta. Maknanya naik. Tuan-tuan dan puan, kita kena kaya. Saya share dalam Instagram saya, Muhammad Izzah Arif Official. Follow lah. Artis kau follow. Chris Dayanti kau follow. Ustaz-ustaz kena follow. Mak Somad, Ustaz Azhar Idrus. Tuan-tuan dan puan, mufti wilayah. Bang, saya tak ramai. Lebih kurang 500,000 saja. Bukan riak nak bagi tahu.
Ni nak bagi tahu tuan-tuan. Zakat kita kena kaya. Saya letak dalam Instagram semalam orang Islam kita di Malaysia ni bukan di Uganda ni. Beli anak kita punya color apa? Color warna, color air. Cat color. Watercolor. Ya Allah, dah lama tak sekolah gini jadinya. Ya Allah, itu antara produk yang saya beli. Ni ustaz beli. Bukan saya belilah. Isteri saya beli, saya yang bayar. Sebab dia yang pergi bawa. Bang, rupanya babi, bang. Aku tak tahu. Saya panel halal Malaysia. Sebab dia orang tak minta sedia halal. Babi, bang. Kalau bulu anjing kering, boleh tahan lagi. Adalah khilaf ulama. Kalau kering, tak payah sama. Tapi ni tak. Bila kena watercolor tu, cair, basah, sama. Cikgu kena sama, anak kena sama, bapa kena sama. Sekarang ni macam mana kita ni? Kena keluar